Okey, Assalamualaikum. Sagro, selamat pagi. Tanya energy malu dengan speaker kita. Sagro, selamat pagi. Alright, alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright. Okay, so first of all, before saya teruskan, sebelum kita introduce kita punya speaker kita MAP kali ini, saya nak minta anda semua keluarkan phone anda. Okay, saya bagi masa 30 saat untuk post Insta, sekejap ke, Instagramable. Nak balas WhatsApp, abang tengah meeting, abang tengah dengar speaker, ayang tengah sekejap. Dah jawab. Okey, kemudian silentkan phone anda. iPhone ada button tepi tu, tak kan tu. Android tu tak tahu. iPhone dia ada simpan tepi dia. Tak kan. Sebab ni kan kita tak tahu Oppo, Lenovo, ada tak tahu. Jadi silentkan phone anda. Dah silent, letak di tempat yang anda sukar untuk capai. Mungkin laki boleh letak dalam poket, ataupun boleh letak dalam stokin. Dalam stokin susah nak ambil kan. Okay. Sebab apa? Kita nak fokus and kita nak present moment. Kita nak duduk kat present moment. Okay. Alright. So saya nak perkenalkan kita punya next speaker kita. Okay. Semua nampak dalam nama dia Siti Fatimah kan. So beliau merupakan masa mula-mula tahun beliau kontrak 2019. Tak salah saya bulan 12 2019. So masa awal-awal tu hangat diperkatakan, Emma, rugi tak pergi Kuala Terengganu ni. Emma. Coach Martin kata, awak tak kenal Emma Zee. Okay. Hangat nama ni. Emma Watson ke? Emma apa ni kan? Jadi saya pun tertanya. Semua orang tertanya, mana Emma? Lepas tu, selepas berapa bulan lepas tu, alhamdulillah diberi kesempatan berjumpalah dengan Emma. Rupanya Siti Fatimah. Siti Fatimah. Emma kan Timah kan? Tapi kita nak nama tu komersial sikit. Emma. Maksudnya nama mak saya tu Emma lah. Sebab mak saya Siti Fatimah Ali. Mak saya pun Emma rupanya. Jadi patutlah saya panggil mak saya Ma. Rupanya Emma. Orang panggil nama punya. Rupanya Emma tu memang nama Fatimah sebenarnya orang ni. Okay. So beliau merupakan ejen yang kontrakted pada tahun 2019 sebelum pandemik. Sebelum pandemik tu beliau kontrak bulan 12. Saya bulan 12 2019 tu. Bulan 12 2019 beliau kontrak as an agent. Okay. Jadi kesempatan nak berjumpa fizikal tu tak sempatlah sebenarnya. Okay. And then first saya berkenal dengan beliau adalah masa tu jadi sebabkan baru kan, ejen baru full time kena buat apa? Masuk apa? Fazli? Ejen baru full time, baru masuk full time kena buat apa? MDRT. Jadi saya berkenalan dengan beliau melalui MDRT lah. Beliau masuk full time agent. Baru tahu masuk. Baru kenal siapa Emma ni. Jadi beliau join MDRT pada bulan 1 bulan 2 tu, masa tu fizikal lagi. Kita start bulan 3 betul? Bulan 3 kita dah PKP, betul? So beliau masuk Zoom sebab dia dekat beliau kat Terengganu. Jadi Zoom MDRT lah bersama saya and Coach Martin. So saya berkenalan dengan beliau melalui MDRT. So beliau ni memang seorang yang betul masa mula kenal tu, beliau ni memang orang yang committed. Orang yang betul committed. And kalau MDRT tu memang jarang tak pernah miss lah. Okay. So alhamdulillah pada tahun 2020 beliau telah mencapai first start club beliau. Tu sikit tu kan. Kemudian beliau mencapai first start club pada tahun 2020. 2021 beliau upgrade sikit.
Apa dia? Beliau merupakan salah satu MDRT dalam Sagro. The best part, beliau ni masa zaman dia MDRT, beliau tengah apa? Pregnant. Beliau tengah pregnant, beliau boleh MDRT. And now, tahun 2022, beliau baru melahirkan lagi anak ketiga beliau. Dia sekarang ni umur 5 bulan dah silap. Tak saya. Now, as of today, insyaAllah, Alhamdulillah, beliau akan achieve third Star Club beliau. Third Star Club. Dah Star Club. So mungkin kita boleh jemput lah kot. Kita nak jemput kita punya next speaker ni. Beliau ada banyak benda yang untuk share dengan kita. Alright? So saya rasa tanpa buang masa, boleh kot saya jemput Emma Syamsuddin untuk berkongsi dengan kita. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Fizi sebab introduce tu macam melebih-lebih je. Okay, Alhamdulillah. Ni sebenarnya ni adalah sebenarnya. Okay, saya kalau terkeluar bahasa Kajang Terengganu tu faham sorry, maafkan saya. So, and then ni adalah first sharing saya secara fizikal lah. Di mana Coach Mi, Tuan Haji Mi call saya minta sharing lah. So tak boleh kata tidak lah kan. Kena kata ya lah. So Alhamdulillah saya sampai. Okay. So road to MDRT, bukannya saya nak share macam mana buat MDRT, tak. Tapi saya share apa aktiviti saya, apa yang saya buat dalam proses aktiviti saya sampailah saya berjaya capai saya punya MDRT lah tahun lepas. Mungkin bagi saya taklah sehebat macam Nazim kan. Dah berkali-kali MDRT, ni adalah my first MDRT, tapi alhamdulillah saya sangat-sangat bersyukur dan saya rasa saya nak share kepada semua hari ini. So nama saya Siti Fatimah binti Syamsuddin, tarikh lahir saya 13 Julai 1989. And then saya dari SAR Group Kuala Terengganu, origin dari sana. Cik. Orang Terengganu. Okay. Okay, next. Okay, disclaimer. Hari ni saya di sini bukanlah kata saya nak mengajar ke apa. Saya just nak share. Kalau yang baik tu ambil lah sebagai orang kata untuk kita punya pedoman lah. Kan? Kalau yang rasa macam kurang sesuai, boleh refer dekat leaders masing-masing lah. Kalau setuju boleh apply. Alright. Okay, saya ni sedikit tentang saya. Saya dah berkahwin malangnya. Okay, saya memang berasal dari Kuala Terengganu and saya memang first saya join tu saya memang full time agent lah. Saya tak sempat buat part time. Sebab saya nampak kesungguhan Coach Mi setiap hari Jumaat. Galas dia punya beg tu turun dekat so setiap Jumaat dia datang Terengganu ni. Jadi tak boleh lah buat part time, so terus full time cikgu lah je. Okay, so education saya ni tak adalah hebat sangat, saya just diploma in nursing je. Tapi saya student nurse je. Saya tak sempat jadi misi lah. Saya jadi student nurse saja. Sebab kalau nak jadi misi tu dia another level pula. Tapi saya student nurse. Work experience saya, okay, habis je belajar 2011 tu,
Ni yang mana official lah. Kalau yang tak official tu macam-macam buat sebenarnya. Okey, 2012 sampai 2015 saya memang kerja dengan Aida Holdings dekat Kuantan. Saya HOD, Head of Department. Company tu adalah company construction sebenarnya. Kita supply produk dekat jabatan-jabatan kerajaan, macam dekat MINDEF, salah satu kita orang punya klien lah masa tu. Lepas tu 2015 tu saya kahwin, saya move to Terengganu. Kerja dulu dekat Kuantan kan. So saya memang housewife, tapi sepanjang saya jadi housewife tu macam-macam benda lah saya buat. Salah satunya saya jadi makeup artist. Saya makeup orang kahwin, orang tunang. Sebab saya suka benda-benda macam tu. Tapi tak jumpa pula gambar-gambar tu semua. Tapi kalau kat IG ada kot. Lama-lama. Alright, tu FB saya, tu IG saya. Tak ada pun nama Siti Fatimah, tak komersial kot. Sebabnya cerita dia gini, nama Siti Fatimah ni, saya cerita tak apa, cerita sikit arwah Tok Uki, atuk saya. Masa tu arwah mak saya ni kata pergi daftar nama Shima. Dia sampai dekat daftar tu dekat balai polis dia letak nama Siti Fatimah. Balik tengok, ayuh, cerita kenapa Siti Fatimah? Dia kata cikgu, masa tu cikgu baru move dekat kampung tu nama Siti Fatimah. Dia kata comel. Kata, tak tahulah apa yang dia jawab pula dengan tok saya lepas tu lah. Jadi itulah cerita dia, tapi alhamdulillah. Okay, next. This is it. My loved one adalah family saya, suami saya, lepas tu saya ada anak 3 orang. Haris, Hana and Haila. Baby tu yang the third one lah. Sebenarnya Coach Fizi tadi cakap kita first jumpa dekat Zoom kan. Sebenarnya sebelum PKP tu, saya contracted bulan 12. Jadi bulan 12 tu pun akhir-akhir bulan dah sebenarnya. Tapi bila fikir balik bulan 1 tu rasa sekejap jadi year 1 terus year 2. Sebab masa tu saya yang push Coach Mi ni. Bila saya nak contractor ni? Sebabnya hari-hari datang training bila saya nak contractor ni? Last sekali patut Coach Mi macam tak bersemangat sangat. Dah akhir bulan dah. Tapi tak apa, adalah rezeki kita kan sebenarnya. Coach Martin pernah datang secara fizikal bulan 1 rasanya. Dia adalah cikgu pertama saya yang ajar 7 step safe cycle. Masa tu backhand dia. Faham tak backhand? Garang. Lepas tu Coach Fizi pun dia pernah, mungkin dia tak ingat, dia lupa kot. Dia pernah datang secara fizikal. Dia adalah cikgu pertama saya yang buat make, cape. Ada lagi gambar tu dengan saya. Dia pakai baju masa tu, seluar dia warna grey, saya pun seluar grey, baju putih sama. Kita pun sebab dia kata dia jumpa saya dalam Zoom. Sebelum tu dah jumpa, dia ajar saya buat make, cape, semua tu banyaklah. Kak Sarah tak ada. Saya nak post tapi dalam gambar tu nampak macam berjanji. Baju pun tu sama itulah. Okay, alright. Next. Ni adalah antara achievement saya. Sikit je. Coach Fizi pun dah cerita tadi sikit-sikit. Masa tahun 2019 tak sempat buat apa-apa. Saya just kejar yang cash reward masa tu 950 untuk 3 cases ke 4 cases. Coach minta ingat dah. Yang tu. Lepas tu tahun 2020 tu alhamdulillah Star Club Rome Italy. Saya Star Club tu masa duduk rumah je PKP. Tapi kes 157 sebab kes kecil-kecil, tapi alhamdulillah masa tu awareness orang memang sangat tinggi lah. Cuma bila kita tak meet people, mungkin kita tak boleh nak go for big case sangat lah kan. Sebab orang tak trust sangat, tapi awareness orang tinggi masa tu. So alhamdulillah Rome Italy by September. Masa ni saya baru balik pulau dan kaki saya patah sebenarnya.
Saya ada lagi screenshot message dalam Telegram. Coach Mi cakap, Alhamdulillah Emma, Star Club dalam KMI. Saya selalu tengok tu. Alhamdulillah. So, tapi tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Tapi dapat cash reward masa 2021, RM9,100. Alhamdulillah. Okay, Star Club. And then tahun lepas saya buat Star Club Australia on November. Lambat sikit. Okay, Alhamdulillah lah. Sebab masa year 2, dia punya requirement untuk year 1, year 2, Star Club tak besar sangat. Sebab tu rugi kalau kita tak kejar. Kalau dah 2021 ni saya year 3 lah kan. Dikira year 3. So dia agak besar lah, 230 rasa kata silap saya. Okay, so inilah antara achievement saya. Kalau perasan, year to date saya yang masa 2020 tu 261,187 TPC. Dan year to date saya apa ni 293, maknanya adalah sedikit kan. Tapi saya nak share yang 2021 Life Club Series Challenge tu yang 22 juta tu yang saya dah providekan hibah kan. Dan dalam 22 juta ni alhamdulillah saya dah berjaya bagi 500,000 untuk 7 orang anak yatim. Saya sangat berbangga sebenarnya bila saya boleh bantu kan dalam saya bagi, saya antara orang yang terpilih lah alhamdulillah. So next. Ni achievement saya by this year lah. Setakat ni saya Prudential Web Planner Jun hari tu. Still lagi MDRT tahun ni. Dan year to date saya adalah 220 insyaAllah. Okay, next. Ni sajalah dah share gambar ni. Masa ni bulan 2 hari tu kan. Siapa yang pergi ni? Ramai pergi lah. CEO PBSN yang bagi ni. So saya rasa sangat betul sih betul kan? Okay. So next. Masa ni naik tangga apa? Banyak kali tau. Tengah pregnant 7 bulan rasa tak silap. Tak nampak Nampak? Tak beranak lagi. Dia fighter kot kan. Okay, next. So why Takafu business with Prudential lah. So saya tahu bila kita join business ni kita ada cerita masing-masing. So ni adalah cerita saya lah. Okay, masa tu saya nak start buat business. Tapi sebelum saya start buat business kan saya bagi tahu masa saya jadi housewife, saya ada buat macam-macam kan. So saya buat jual tudung, saya jadi makeup artist, apa lagi saya try nak jadi Zing punya Zumba masa tu. So saya tengok macam banyak je guna modal kan. Dah lah modal guna duit suami semua. Lepas tu bila satu masa tu ex-boss saya yang saya jadi HOD tadi tu, dia cakap, Emma, saya ada offer ni nak bagi awak kerja balik dengan saya. Kita dapat tender dekat Kuala Terengganu. Supply dekat dengan KKM. Kesihatan Malaysia kan. Saya bagi awak starting gaji 3,600 je kak. Tapi masa tu saya dah start macam macam pergi nak pergi training lah. Tapi masa dia bagi tahu tu macam mereka nak start balik sebab macam bisnes buat makeup tu sebenarnya 2 jam berdiri tau. Baru dapat 350 dengan barang-barang makeup. Kalau kita nak hasil yang cantik memang akan guna barang-barang yang high end lah. So sekali beli kadang-kadang tu keluar daripada Sephora 2,000 habis 3,000. Tapi nak balik modal tu bukannya mudah. Nak dapat job tu bukannya senang. Kalau jual tudung pula masa tu saya memang beli material sendiri, batu permata sendiri. Lepas tu saya beli satu mesin, saya upah orang tekak-tekak tu dia punya batu tu kan. Banyak gila guna modal. Tapi jualan tu kalau dikira-kira balik kita punya utility semua tu macam kurang je ni. Tak, yelah impian besar nak itu nak ini, tapi bisnes yang kita buat ni kat situ je, tak ke mana. Lepas tu
suami saya kata, suami saya lah kata, why not? Dia kata, why not? Maksud saya ingat lagi ayat dia, why not? You try buat insurans, dia kata. Sebab dia salesman Honda, and then dia selalu di-approach oleh leaders-leaders dekat Kuala Terengganu dari pelbagai inilah company takaful lain. Macam dia pergi BOP, bila pergi BOP kadang-kadang dia dah bayar dah pun exam tu, dia tak sempat nak pergi. Tapi bila dia pergi jumpa dengan leaders yang dekat Kuala Terengganu, Prudential pun pernah, dia kata memang sangat menarik, dia cakap. Lepas tu dia kata ada provide training, lepas tu modal dia tak besar pun. Lepas tu dalam banyak-banyak tu sebenarnya saya masa tu adalah klien AIA. Saya kahwin-kahwin tu memang suami dah belikan insurans untuk kita orang. Jadi bila saya pergi tanya dengan saya punya ejen, dia cakap, tengok ejen awak ni tahun ke-4 dah ada gaji 2,500. Saya, 2,500? Bukanlah kata apa, maknanya macam saya buat bisnes kan. 2,500 tu mungkin dalam setengah bulan saya boleh dapat lah. Tapi tak mencapai saya punya ni lah. Lepas tu saya pergi dekat Great Eastern. Masa tu Great Eastern. Tapi dia macam mana kenapa saya tak tertarik masa tu? Saya tak ingat lah, saya lupa. Lepas tu saya pergi, banyaklah company-company lain. Lepas tu Kak Lina merupakan saya punya friend dekat Facebook. Okay, saya pun PM dia, salam, saya nak tanya tentang Prudential. Oh, dia kata, yes dear, dia kata. Yes dear, nak buat insurans je. Lepas tu masa tu bulan 9 ke bulan 10, mungkin Kak Lina tengah kejar kes kot. Tak, saya nak jadi ejen. Lepas tu dia tak reply lagi. Petang tu, saya ni tak boleh. Kalau saya nak apa-apa, saya memang jadi nekat. Kenapa? Salam Kak Dina, kenapa tak reply ni? Saya nak jadi ejen. Oh, ya dear. Sekejap dear. Bagi nombor awak. Nanti Kak Dina contact. Lepas tu dia tak contact lagi. Sekali saya scroll Facebook dia, ada jumpa nombor saya, call dia. Hello Kak Lina, saya nak jadi ejen ni. Saya yang oh ya dia, sorry dia. Asyik dia je Kak Lina kan. Lepas tu jumpa dengan dia, and then dia cakap lah, okay, modal okay, macam ni di BOP lah saya masa tu. Training saya kata okay macam ni. Yang saya punya ejen tu AIA tu saya nak kerja, saya nak jadi ejen dia, tapi dia cakap training tak provide dekat Kuala Terengganu. Kalau nak belajar pergi KB ataupun Kuantan. So susahlah, saya ada anak kan. And Kak Lina kata, kita nak provide. Memang hari Sabtu saya masa tu dia kata, hari Sabtu kita memang ada training. Dia cakap, oh okey. Lepas tu yelah Takafu, memang kita kenal brand dia kan dah lama. So that's why lah my kata turning point kot. Pilih Prudential lah instead of company lain. Lepas tu bila BOP tu macam bila dengan Prudential ni kita punya income memang unlimited lah. Kita yang tentukan kita punya income. So okay, dari segi reward, travel, gadget, condition, dulu yang saya jadi HOD tu ngatuk kau habis ni depan ni. Contohnya, contohnya tender tu kita menang harga 30 juta, contoh Okey, dalam sebulan 30 juta tu biasanya tender 3 tahun lah. So dalam sebulan kalau buat untung macam saya, HOD saya akan pantau pembelian barang, penghantaran barang, gaji-gaji semualah. Okey, untuk tender lah, tender masing-masing jaga. Lepas tu kalau contoh bulan tu belanja 100,000 tapi untung 200,000, saya hanya dapat gaji saya sahaja. Paling tinggi pun saya dapat 1,000 je kalau saya berjaya buat tender tu menang lah untuk company. Jadi bila dalam Prudential, saya rasa macam masa mula-mula saya datang training dengan Kak Lina tu, dia kata boleh pergi Rome Itali. Betul ke Kak Lina ni? Masa tahun 2020. Bulan satu tu saya dah macam lost lah. Yelah kan, ejen baru. Tak ada prospek, tak ada numbers. Tapi bila dia tunjuk yang video Star Club tadi, sini siapa ejen baru? Sorry, lupa nak tanya tadi. Iwan Yetu. Ramai Alhamdulillah.
Okay, so dia kata boleh pergi boleh pergi Rom. Masa tu yes, biar betul. Biar betul boleh pergi Rom ni. Saya dah kerja bertahun-tahun tak pernah orang offer pun pergi Rom ke kan. Pergi janji nak pergi China pun tak jadi, bos. Ni nak pergi Rom ni, nak bagi saja. Lepas tu duit kita yang bulan-bulan tu macam mana? Tu komisen dia cakap. Ni ni reward yang nak pergi jalan-jalan ni. Betul ke Kak Lina ni? Ya Allah, dia pun tunjuklah gambar dia pergi Budapest ke apa semua dia tunjuk. Masa tu Prudential ni tutup lampu ni, tutup lampu. Year one, itulah. Nampak Rom ni cantik ni, tak boleh jadi ni, kena buat ni. Start by that day lah saya memang bersungguh-sungguh. Kalau macam kalau nampak saya punya apa tadi achievement tadi kan, banyak saya punya gadget yang macam kalau dulu nak beli MacBook tu memang berkira-kira mahal kan. Tapi bila masuk Prudential ni iPad dapat jam yang Apple Watch yang saya siap boleh bagi hadiah dekat suami lagi sebab saya tak pakai. Jadi maknanya banyaklah, so kejarlah reward-reward yang sekecil-kecil reward tu pun. Okay. So yang keempat, yes, ni masa yang fleksibel lah. Positive word environment, self-development ni macam dulu saya akui saya bukanlah seorang yang macam mana pandai bercakap ke apa kan. Tapi bila saya join ni, especially subgroup lah, saya rasa subgroup lah sejujur-jujurnya banyak sangat input-input yang positif saya belajar. Bukannya dari segi knowledge tentang tentang produk je, tak. Tapi bila dengan subgroup macam bulan lepas kita orang dihantar ke subgroup punya leaders punya program. Kat situ banyak sangat belajar. So bila setiap kali ada kita orang punya kick off, jadi banyak sangat ilmu. Ngantuk ke? Dia banyak kali dah dia macam tu. Saya cakap ni sudah. Okey ke? Okey ke? Takut saya. Kan? Okay, so unlock my full potential ni saya rasa kalau dulu saya boleh bantu saya punya majikan tu dapatkan tender berjuta-juta, saya pergi naik bangunan-bangunan minda, pergi jumpa kan semua, saya present kita punya syarikat sampai dia boleh macam tu. Kenapa saya tak buat untuk diri saya? Tapi saya tak tahu apa jalan yang betul. The right way kan. Tapi bila saya join Prudential and Subgroup, baru saya rasa saya macam, oh ya Allah, rupanya aku ni seorang yang boleh pergi jauh rupanya. Memang bisnes ni memang sesuai untuk saya lah. Maknanya alhamdulillah. Okay. So next. Okay, the secret of your future is hidden in your daily routine. Ni saya share apa yang saya buat lah, mungkin segar lah si Z. Okay, wake up early ni pukul 5 pagi sebab saya dah anak kecil kan. Jadi saya rasa kalau kita bangun lambat, jadi banyak benda yang bertanggung sebenarnya. So saya memang dengan suami saya memang seorang yang kita orang memang cuba untuk bangun awal. Awal lah ni bagi kita orang, mungkin si Z dengan Haji Mi lagi awal. Okay, sebab nak kena prepare 3 orang ni. Bayangkan, lepas tu kita akan keluar seawal pukul 7 pagi. Ni apa yang saya buat lah. Alright, okay, kita akan everyday akan breakfast sama-sama, and then akan masuk office, update list to do everyday. Sini kan, saya nak tanya, siapa yang buat macam update list to do dia by everyday? OAL kita punya prospect list. Okay, macam kalau saya pagi-pagi macam hari ni saya nak buat, saya nak pergi jumpa ni, saya nak bagi tahu tentang contohlah kan, meeting. Lepas tu saya akan tulis listing tau sampai 10. Satu saya dah call prospect ni, nombor yang saya dapat semalam, saya tick. Lepas tu adalah 3 lagi ke 4 ke kat bawah tu tak sempat nak settle, saya akan copy balik untuk next day.
Tu adalah saya punya update list to do every day lah. Jadi kita akan ada satu jadual yang kita tak tahu kalau macam nak buat apa hari ni So kalau kita ada list to do by every day, so kita ada apa? Ada 7 schedule lah kan. So tu apa yang saya buat lah. And then update media sosial every day. Semua ada Facebook dengan Instagram kan? So update tak by every day? Jarang. Jarang. Ya, Mira macam hari-hari je dengan Kak Echah awak. Okay, OAL pun kena buat lah. Sebab ni macam closing list lah kan. Kalau kita tak buat, macam mana kita nak approach? Tak ada numbers lah. So kena buat. So next. Okay, dream of success and work hard for it. Okay. Ini adalah vital behaviour saya. Saya rasa sama je kot kita semua. Saya memang seorang yang suka direct approach. Tapi walaupun saya tak berkesempatan nak direct approach sebab PKP kan, tapi saya cuba. So dari situ sebenarnya saya dapat nombor. So macam ejen-ejen baru, kita kekurangan nombor, betul tak? Kita tak tahu kita nak approach siapa. Jadi bila macam saya tak ada appointment, saya tak ada nombor, saya akan approach je. Saya buat direct approach. Tu adalah vital behaviour. Sampai sekarang pun kalau saya beli goreng pisang depan office saya tu pun, saya akan approach orang-orang tu semua. Sebab saya nak apa? Saya nak numbers tu. Saya nak get numbers. Okay. FRA, referral, approach online. Macam boiler ni mesti kelas MDRT pagi pun kita buat boiler kan. FBIG marketing. Okay, servicing client. Okay, kalau macam closing list ni, korang tulis kat mana? Selain pada OAL ni, kat iPad. Kalau macam dulu Haji Min pernah lah pergi dekat Kuala Terengganu kan, dia cakap sebenarnya memang OAL ni baru je kan. Dulu dia cakap tulis dekat buku. Kalau macam saya, buku diary kita yang setiap tahun tu kan, satu kuarter satu buku. Tapi saya mulakan daripada belakang lah. Saya mula daripada belakang. Okay, nombor 1 contohnya, awak nama apa? MOS. MOS. Lepas tu berapa TPC? Lepas tu produk apa kita nak approach dia kan? Lepas tu list down lah. Sampailah cukup. Lepas tu katakan bulan depan tu kita tak close lagi. Kita boleh copykan balik. Kalau kita dah daripada depan, jadi list to do kita, kita punya nota, kita pergi training semua tu kita tulis dari depan kan. So jadi macam orang Terengganu kata benda bolong. Apa khabar? Macam berterabur lah. Faham tak? Buku tu satu kuarter. Messy lah kan. Kalau kita start daripada belakang, kita punya closing list tu kan, kita boleh carry forward dia ke muka surat depan lagi, yang macam tu lah. So saya rasa benda tu macam baru-baru ni saya share dengan saya punya SBU, bulan 6 ke bulan berapa, diorang buat benda tu, and then diorang memang respect lah kita punya plan. Alhamdulillah SBU kita memang menang masa tu, champion. Dia memang by every day, bila kita ada numbers baru, kita tulis dalam buku tu. Lepas tu baru update dalam OAL lah. Sebab nak cepat kan, kadang OAL kita kena duduk sit down kejap kan. Kalau buku tu kita bring kat mana-mana je. So jumpa orang terus tulis. Senang kita nak key in. Jadi satu buku satu kuarter. Kalau lagi satu buku satu bulan lagi bagus sebenarnya. Saya dah satu kuarter tu. Okay, for presentation and appointment, macam saya kata tadi lah, vital behaviour saya akan fight juga untuk saya open. Especially kita yang baru-baru, sebab saya cakap saya pun baru sebenarnya. Kalau ikutkan yang betul-betul saya aktif adalah tahun ketiga lah, tapi kalau ikut Prudential saya adalah tahun keempat. Jadi fight untuk presentation. Kalau tak ada sangat kita punya appointment, pergi direct approach lah, open. Buat survey ke, sebab kita nak get numbers kan. Bila kita nak numbers tu bukannya kita nak proses terus kat situ, kita nak numbers sebab kita nak appointment.
Kalau tak ada numbers macam mana nak ada appointment? Kan? Kalau macam ejen lama mungkin dia dah ada orang kata base client kan. Kita as a agent baru, saya letakkan saya sebagai agent baru sebab yelah saya masih baru. Saya rasa bila kita tak ada numbers, kita start macam taklah, saya rasa macam tak guna. Masa saya tahu kan rasa macam macam kita agent baru. Bisnes ni bisnes yang boleh buat. Dah ramai orang berjaya. Kita tengok kawan-kawan kita keluarkan kereta, macam kita punya leaders ada kereta yang yes kereta sukan macam CZ. So memang proof bisnes ni memang bisnes boleh buat kan. Tapi kenapa kita yang dah ada sebelah kaki ni main-main? Kan? Ramai ke part time? Kan? Dah ada masuk sebelah kaki dah kita ni, kira maknanya masuk je dua-dua belah kaki. Bukti dah ada. Orang ramai dah orang berjaya dalam bisnes Prudential ni kan. Kenapa kita nak macam buat tak nak buat, buat tak nak buat? Tahu tak? So make sure kita ada new numbers. Okay, satu lagi saya nak share. Yang saya nampak tahun ketiga ni, tahun keempat ni, saya buat bisnes ni, bila kita besarkan kita punya client base, dia makin mudah tau nak dapatkan appointment. Saya bagi contoh Kalau tahun pertama tadi saya ada 157 cases, maknanya campur dengan family-family kan, mungkin saya ada 100 klien yang original lah kan. Jadi nak dapat referral tu, jadi bila tahun ni saya just, bila Kak Dina kata okey buat boiler untuk buat appointment, saya tengok ejen baru tu memang mana nombor baru ni, memang stres lah dia orang. Tapi saya dulu pun macam tu. Rupanya kenapa saya mudah nak dapatkan appointment? Sekejap je sebab saya pergi kat klien-klien saya je. 300 lebih orang tu. Keberapa saya 400 ke? So year 1, year 2 please besarkan you punya base klien. Kes kecil-kecil tak apa. Sebab kita nak jauh lagi pergi kan. Besarkan kita punya klien base. Tak apa jual hibah murah ke, medical card murah-murah ke, tak apa untuk year 1 ni. So kita belajar lah kan. Kita sentiasa gain kita punya knowledge. Jadi bila kita dah banyak base client, senanglah nanti perjalanan tu. Faham tak? Tak ngatuk dah ke? Okay, so next. Okay, hold the vision, trust the process. Okay, bagi saya setiap kesusahan tu yang kita lalui tu sebenarnya ada benda yang Allah nak bagi. Okay, so trust lah the process. After training, meeting agency memanglah. Saya dulu masa PKP, saya pernah menangis tau tak. Saya menangis. Masa sebelum PKP, bayangkan bulan 1, bulan 2, saya buat bulan 3, 16 hari bulan 3, saya ingat tarikh tu sebab tu adalah tarikh keramat. Saya tak boleh keluar. PKP 1/0, bayangkan. Jadi macam mana? Coach Mi dia start dah buat kelas dia masa tu. Dia maknanya masa tu memang saya sedih lah. Pagi MDRT dengan Coach Martin kena marah lagi. Coach Pizzy okey sikit. Kan? Lepas tu saya penat malam tu, Coach Mi buat apa? Banyaklah masa tu sebab lepas tu saya masuk bilik, saya tengok anak saya dah tidur. Kalau macam fizikal lain kan. Saya menangis tau. Saya nangis, saya macam burn out. Lepas tu bila saya tengok sampai dah bulan berapa masa tu PKP lagi, Coach gaji saya dah 1,800. Coach Mi kata, kenapa emang sikit ke? Banyak dah ni, duduk rumah 1,800. Masa tu tak payah bayar kereta semua kan. Jadi barulah saya tahu daripada dia masa tu baru je kita PKP, company agensi yang kawan-kawan saya sama Prudential juga masa tu masih lagi tak tahu nak pergi mana. Tapi kena ada kelas. Memang selalu ada kelas sebab Coach Mi dia macam cepat ni kot.
Adapt, yes. Situasi masa tu. Jadi memanglah mula-mula rasa macam ya Allah susah ni nak kena kelas ni, rasa nak bila dia kata Emma join MDRT secara Zoom dia masa tu macam nak cakap tak nak lah, nak cakap tak nak lah ni. Memang tak nak lah ni, tapi I don't know why I memang say yes. I memang seorang yang selalu say yes walaupun macam tak setuju pun setuju. Tapi at the end sebenarnya adalah kebaikan untuk kita lah. So Ether training ni bagus sebab dia macam buat kita keep focus. Fokus, and then kita ada knowledge, bila kita knowledgeable, bila kita pergi jumpa orang, lagi senang kita nak apa? Nak get dia punya trust lah. Okay? Fokus lah. So Ether training ni bagus sebab kita boleh meeting agency, kita fokus. So always do for client. Macam mestilah korang pun dah tahu kan. Always do for client ni contohnya kita nak kerja Star Club. Tapi klien tu dia nak hibah. Tapi mungkin kita akan approach yang dia nak hibah RM50. Contoh tu kemampuan dia. Kita jangan buat untuk kita lah, buat untuk dia. Ikut kemampuan dia semua. So keep monitor. Yang ni pun biasa. Be a good follower. Kita semua kat sini ada kita punya leaders masing-masing. Kita punya kalau SBU tu mentor ke captain? Captain. So be a good follower lah. Itu je lah saya boleh cakap. InsyaAllah lah boleh pergi jauh. Okay, follow system and structure. Macam hari ni lah. So tahniah lah kalau you all berjaya datang MAP Day, meeting, MDRT, semua tu training. So you seorang yang follow system. And keep helping. Yes, don't give up. Focus, consistent. Okay. Bila orang bercakap tentang konsisten, kalau saya lebih takutkan kalau tak ada momentum. Okay, sebab kalau yes ramai je orang boleh macam close case kan, naik toppers, tapi nak konsisten tu, nak kekalkan kejayaan tu susah. So kalau kita buat kita jangan rasa macam tak sempat lah nak kejar Taipei lah sebenarnya. Tak sempat lah nak kejar, tapi jangan risau. Macam bulan lepas KT kita orang ada buat satu PD punya, kita orang saja-saja lah kan. So dia menggerak kita orang pun, saya pun tirulah, cakap Kak Lina, tirulah buat fokus group ni. Kak Lina buat hari Jumaat masa tu. Seminggu je lagi nak end Ogos masa tu. Kita orang ada PD RM20,000 je pun. Lepas tu bagi pula diskaun RM12,000. Lepas tu bila ada fokus group, lepas tu okay, dia kita orang memang ramai, rupanya kita orang boleh sampai 10 orang, sampai 180,000 TPC tau bulan lepas. Mungkin sikit bagi Kajang, tapi bagi kita orang yang berapa orang je manpower tu, bersyukur sangat-sangat. Tapi saya bukan nak cakap tentang tu, yang saya nak cakapnya bila awal bulan 9 dah ramai yang ejen submit case. Kalau dulu sebelum ni awal bulan tu memang sendu. Tapi sebenarnya itu adalah hasil kerja yang bulan 8 tu nak kerja PD tu. So kita ada momentum tu. So momentum tu yang penting sebenarnya. Okay, so nak ada momentum. Faham tak? Sedang bawa macam Awak orang mana? Awak orang mana? Oh, faham. Saya rasa bahasa saya Terengganu okey je tak? Okay. So, nama apa ni adik ni yang ni? Lukman, year 1 je tu? Year 1, Lukman faham tak apa tu momentum? Faham? Kan, Lukman year 1, kontraktor bulan apa? Oh, bagus Lukman. Okay, so Lukman boleh pergi jauh ni. Ni ke, apa ni, full time? Part time, full time cepat-cepat sekolah lagi? Bagus. Zahir tak ada hari ni Zahir?
Oh, ejen Zahir? Oh, padan lah. Memang dapat rasa awak ejen Zahir. Awak? Ejen siapa? Awak nama apa? CZ? Hah? Berfizi? Oh, bermating. Patut semak. Nampak lah, nampak. Coach awak tu memang seorang yang saya panggil dia, dia ada ladang tepu tepi bibir dia. Bila dia nampak saya, dia berhenti. Oh, saya... Tak apa ke saya cerita ni? Saya rasa tak boleh nak pergi sterik, dia kata. Saya nampak awak, saya rasa macam nampak bidadari syurga. Saya kata, ya Allah manisnya. Saya kata, bukan orang je mulut je manis, orangnya pun manis. Dia tahu kita pun ladang tepu juga. Okay, so trust formula of giving ni macam general lah kan. Maknanya bila saya rasa ya Allah, aku dah open banyak kan. Aku dah pergi jumpa ramai orang. Kenapa ni ya Allah susah sangat, sikit je lagi ni. Bila saya ni apa yang saya buat lah kan. Saya scroll Facebook, tiba-tiba adalah mohon bantuan kan, ada kat hospital ke, anak dia OKU ke, saya transfer je. Tak fikir apa-apa. Mesti macam lagi mudah perjalanan kita. So, percayalah dengan formula bersedekah ni. Okay? Apa dia? Apa tu? Alright, next. So balik tadi. Okay, sebenarnya apa-apa pun always saya lupa nak masukkan point tu, back to the basic lah, kan? Tahu tak back to the basic tu apa? Awak year berapa, ejen? Year 3. Ejen siapa? Oh, mati juga. Apa back to the basic? Start balik. Okay. Kalau bagi saya, bila kita macam rasa lost kan, ejen tahu apa? You want. Comel dia. Okay. Bila kita rasa lost, tak ada aku ni nak pergi open, tak ada closing, kita jangan down. Sebenarnya kita back to the basic balik je. Apa back to the basic tu? Macam ni lah, pergi training balik kan, buat call balik, buat appointment balik, buat appointment balik, buat direct approach balik. Tu sebenarnya back to the basic lah, get numbers balik. So kalau rasa start je, start daripada awal balik. Cari balik numbers, buat call. Okay, next. Be presentable. Alhamdulillah hari ni semuanya handsome, presentable. Tapi saya kalau macam ada ejen baru ke, saya memang cakap tolonglah presentable. Okay, sebab macam saya rasa bila kita as a ejen takaful ni, kita presentable, kita berpakaian kemas, kita nampak lagi profesional. Kan? So, contohlah kita hari ni kita tak bekerja, contoh. Apa nama awak ni? Fawaz. Fawaz pergi kedai runcit, tiba-tiba Fawaz pakai kan black card je. Jadi macam kita, klien kita ni di mana-mana saja berada kan. Jadi kalau kita sentiasa presentable, jadi macam orang nampak, oh baguslah ejen tu kemas je. Kan? So senang sebab saya pernah, ni kisah saya. Saya memang seorang yang suka berpakaian kemas lah. Pagi nak keluar tu memang saya pakai, walaupun saya tak kerja dulu. Dari seluruh rumah je, hantar anak je. Tapi bila saya pergi kedai makan tu saya lalu, lepas tu adalah makcik tu cakap, kerja apa sebenarnya ni? Masa tu kebetulan saya dah jadi ejen. Saya ejen insurans. Lah, patutlah pakai comel semua ejen insurans rupanya. Dia kata, faham tak? Faham kan? Ejen insurans rupanya, maknanya mindset orang kita ni, ejen insurans ni seorang yang berpakaian kemas. Jadi kita jagalah standard tu. Macam lelaki potong rambut, okay, pakai perfume. Kalau perempuan make up yelah simple je kan, jangan nampak over. Attitude as a agent kena jaga good, keep good manners. Social media, yes.
macam dalam ni tak ada kan yang macam kita kena jagalah benda-benda macam ni. Even saya sebelum saya jadi ejen pun saya tak ada menulis macam Fawaz tu. Kacau contoh. Fawaz tu bukannya handsome sangat pun tolak aku, reject aku. Tak pernah. So jagalah kita punya penulisan kita semua ni. Maknanya kita nak present dekat orang yang kita seorang ejen yang profesional. Kan? Bila macam kita berpakaian kemas, kita jumpa dengan orang anggap kita serius lah. Kalau kita pakai sekadar pakai, pergi jumpa dengan orang appointment, dengan rambut tak bersikat, ingat orang macam yakin ke dengan kita? Tak. Sebab tu kalau macam kita berpakaian kemas kan, kita nampak macam serius. Kita memang serius nak bagi sesuatu untuk dia. Dia pun trust kita. Jadi jagalah penampilan kita. Okay, right, next. Sekarang ni kita memang hidup, percaya tak? Kalau tak ada IG dengan Facebook tu macam agak ketinggalan kan? Even CZ buat race hari-hari. Kan CZ? Okay, kalau macam saya lah saya memang share awareness kat Facebook, IG, WhatsApp by every day without miss. Sesibuk mana pun saya akan cari konten untuk sebab kita berniaga kan. Takkan dalam sehari tu kita berniaga macam ni takkan nak tutup kedai. Ni kedai kita, kedai online kita. So carilah konten, share lah walaupun jangan macam seminggu post sekali. So jangan salahkan kalau kenapa aku ni. Kalau orang yang dah ada macam networking yang bagus tu saya tak tahulah, no comment. Tapi kalau saya memang dengan cara ni lah, macam semalam saya on the way, yelah dengan anak dalam kereta berperang dengan saya. Jadi tiba-tiba saya teringat, ni ada satu kes ni buah pinggang. Lepas tu dia nak stop takaful, saya post je, lepas tu ada masuk. Setiap kali sebenarnya syukur Alhamdulillah sekarang ni bila saya post awareness, kita tak tahu orang terkesan dengan satu hot button secara online. Kan? Yang ni kita post tentang hibah. Next kita post tentang live kita lah kan, apa aktiviti kita sebagai ejen. Lepas tu next story kita post tentang medical card, accident, cancer. So kita tak tahu prospek kita yang tengok kita punya story tu yang mana satu terkesan dengan diri dia. So di situ kita dah macam kita try to open kan secara secara online. Depan pun buat, online pun jangan tinggal sebab sekarang ni kalau tak guna benda-benda yang platform yang ada ni, rugilah kita akan ketinggalan. Okay, share activity as agent. Yes, macam hari ni kita datang sebenarnya orang nak tengok kita serius tak dalam bisnes ni. Jadi kalau kita post, dia yakin betul lah dia ni memang serius dalam bisnes ni. Bila kita approach tu orang yang kawan-kawan kita ke yang tengok story kita rasa bagus lah Luqman ni. Serius lah Luqman. Kan? Kalau Luqman tak post, orang tak tahu Luqman serius dalam bisnes ni kan. Dia tak tahu Luqman sebenarnya pakai tie hari ni. Dia ingat Luqman tengah tidur tu. Selfie, upload, make day. Kan, Luqman betul tak? So share aktiviti personal pun janganlah macam kita pun nak kena ada aktiviti personal kita juga kan. Make video takaful awareness. Kalau buat video pun macam bagi saya sekarang ni awareness video pun macam agak bagus sekarang ramai kan. Kita tengok kat TikTok. Ya. Janganlah joget. Masa PKP kita macam PKP hari tu sampai sekarang pun tengok Papa Yen tu buat. Siapa tengok Papa Yen? Kan konsisten dia buat. Buat je, bagus, cuba. Kita gunakan segala platform yang ada kan. Approach orang, media sosial, lagi apa lagi? Boiler, semua buat. So start kelak lah awak Luqman. Kan? Okay, consistent posting everyday. Get good manners yang macam tadilah saya kata. Consistent posting everyday. Susah tak nak consistent posting everyday?
Susah tak? Susah? Copy and paste je. Tapi copy and paste tu berhati-hatilah. Nanti kan ada masuk mesej Coach Mi turunkan. Kak Emma cepat Kak Emma turunkan. Maria tolong turunkan. Kalau salah tu kena at least sebelum kita copy and paste tu kita refer lah kita punya leaders ke agent senior ke kan tanya. Kalau macam terlalu laju sangat bahaya juga, takut tersalah post nanti kan dah jadi satu isu pula kan. Tapi setakat nak post medical card ke live kita ke yang ialah beradab lah kan, yang masih kekalkan adab tu tak salah pun, betul tak? Sebabnya zaman sekarang ni memang orang nak cari hibah, orang tahu hibah. Kalau macam zaman dulu jumpa dekat booth ke, kita call ke, pergi jumpa dia ke, barulah ada. Zaman sekarang ni medical card murah, orang tarik je. Kalau kita tak buat, kita ketinggalan. Kan? Especially kita yang baru-baru ni, orang lama-lama macam CZ tak apalah. Duduk saja CZ medical card 1000 sebulan. Kan? Kita nak kena cari benda tu. Jadi kita jangan sia-siakan platform yang ada ni. Okay, next. Okay, don't focus on your goals, instead focus on the habit that will get you close to them. Always you versus you. Kalau macam saya, ni yang tahun 2000 ni lah setakat September kan. Kalau macam saya takut sangat kalau macam ada kawan kita kata, jom kita compete bulan ni. Saya takut sangat perkataan compete tu. Sedangkan saya seorang yang fighter sebenarnya. Macam saya suka kalau orang kalau nak kejar satu tu, kenapa kita tak buat bersungguh-sungguh kan? Tapi bila kawan kata jom compete, saya takut dengan perkataan tu. Jadi saya akan tengok benda ni. Mungkin you all boleh tengok benda ni. Bulan lepas aku macam ni, why not aku improvekan lagi? Kalau perasan April tahun ni, masa tu saya bersalin. Tapi saya tak stop. Saya still lagi post everyday. Sampai kan orang tak tahu saya sebenarnya bersalin. Ingat saya kerja macam biasa. Saya buat konten yang saya tengah dalam kelas. Maknanya, dah ada baby ke rupanya. Tapi, momentum Mei tu saya ada. Walaupun saya berpantang. Faham tak? So kita nak momentum tu. Faham tak tanya gitu? Kan? So jangan stop lah. Saya tak boleh keluar pun masa saya berpantang. Memanglah 2 minggu saya berpantang, saya pergi buat kuku sepanjang raya. Nak raya saya pergi buat manicure pedicure masa tu. Tapi tak ada lah pergi approach orang, pergi appointment. Kan? So tapi kita tak stop buat, jadi kita ada momentum tu. Bila habis je pantang, terus naik balik kita punya sales. Habis bulan 6 tu betul-betul habis pantang lah. Bulan 5 tu macam pantang habis olok-olok lah. Okay. Alright, next. All things are possible if you believe lah. Bagi saya, macam tahun lepas, Kak Lina dengan APM selalu dia push saya. Emang buat MDRT. Mendu Kak Lina MDRT. Start kelab boleh lah. Tapi dia kata, emang boleh ni sikit lagi. Masa tu, tiba-tiba Coach Mi dia buat satu group, focus group untuk ni kan. Lepas tu letak, kalau dapat MDRT dapat LV. Wow, cakap dapat LV, tak boleh jadi ni. Lepas tu, start daripada tu saya percaya, aku boleh MDRT. InsyaAllah boleh MDRT. Masa saya kerja MDRT tu 27 ke 28 hari bulan, saya dah MDRT, saya rasa macam, okey, aku dah settle dah. 30 hari bulan, 31 hari bulan tu orang buat boiler, saya kata saya tak nak buat boiler, saya nak relax. 2 hari je relax, bulan 1 buat balik. Kan? Tapi masa tu saya yakin, insyaAllah, saya percaya, saya boleh. Walaupun saya tak faham apa itu MDRT masa tu. Nak dengar tak cerita kelakar? Orang suka cerita kelakar kan? Saya ingat MDRT ni kira macam TPC. Sebabnya selama ni Kak Lina push, tengok sekadar tengok je. Sebab tak rasa nak benda tu lagi masa tu. Tak percaya. Lepas tu saya pun pergilah close saya punya kawan tu. Buat aspirasi, present.
Okey, bolehlah dia kata 5,500 lah sebulan. Baliklah saya dengan bangganya balik. Coach Shubi cakap, Emma ada close case tu kan Lina? Oh tak tahulah Kak Lina kata, Emma, tahniah MDRT Kak Lina. Kak Lina, Emma tahniah MDRT. Lepas tu pun petang tu, Emma, akan nak cakap sekejap. Apa Kak? Lepas tu, awak tak MDRT lagi? Kenapa pula Kak? Kan 5,000, 60,000. Settle lah, balance saya 50,000 je kan nak MDRT. Ni nak kena kelek je Emma. Sudah. Dah lah akhir tahun bulan 12. Klien nak keluarkan duit daripada ASB dia sayang lah kan. Nak dapatkan dividen tu bulan 1 macam Nazim cakap tadi tu. Kata macam mana ni ya Allah. Lepas tu insyaAllah boleh ni. Lepas tu abang saya ada rumah saya dia kata tak cuba tak tahu dia kata. Suarakan dulu. Tapi cakap kat dia kena bayar yearly sebabnya masa tu dia cakap nak bayar yearly. Memang saya kata kena buat aspirasi bayar yearly lah. Bagus sebab dia ada satu simpanan kan. Dia cuma diversifykan sikit, ambil kat sini. Kalau tak setahun lagi bagus. Tapi saya tak fikir benda tu untuk MDRT. Saya fikir untuk dia. Saya buat untuk dia masa tu. Senang. Kalau tak nanti jadi ganggu dia punya return. Kalau macam lambat bayar ke lambat ni kan. Kalau simpan setahun senang. Niat saya untuk dia lah. Rupa-rupanya okey, bila saya pun buatlah satu jadual macam cantik-cantik lah kan bagi dia. Oh ya ke Kak Emma? Tak, lepas tu macam mudah pula kan. Kita cuba kan. Bila kita percaya insya-Allah memang kita akan dapatlah benda tu. Jadi dia pun kata saya boleh transfer 30,000 je. So okey tak apa Ina boleh. 2 kali dia transfer alhamdulillah MDRT lah 28 hari bulan ke 29 setiap bulan lah. Okay, so kata apa kalau leaders kita cakap buat, sebenarnya leaders ni dia yang lagi nampak potensial kita. Follow je dia. Leadership ni macam dia macam dia lagi nampak potensial kita kat mana kita. Agent ni macam mana. Bila dia suruh tu buat je. Kan? So saya dengar je apa yang Kak Lina cakap. Saya buat je walaupun saya tak tahu apa itu MDRT masa tu. Tapi saya percaya saya MDRT ni. Konon. Tapi tak tahulah tahun depan kan insyaAllah. Okay, next. Disiplin versus motivation. Okay. Benda ni sebenarnya kalau KT pun sama. Okay. Dia macam ni. Macam map day, bagi orang sharing, buat kick off, training apa semua kan. Sentiasa ada motivation video yang leaders kita share. Tapi sebenarnya bila ada orang masa ni je dia berkhabar-khabar, betul lah kena buat back to the basic, buat closing list. Kita ada idea tapi bila kita balik je, kita keluar dari tempat ni, benda yang menggerakkan kita adalah disiplin kita. Kita yang nak buat ketak. Masa tu leaders pun dia pun ada live dia kan. Sampai bila dia nak push kita kan. So motivation ni boleh, ni pun motivation kan, panggil orang sharing, kita dengar idea semua. Tapi yang nak menggerakkan kita, nak capai kita punya impian Star Club tu sebenarnya diri kita. Betul tak? So disiplin boleh, saya rasa boleh diterapkan dalam jiwa kita lah. Dia boleh diterapkan dalam jiwa kita. So lepas balik ni, seharap-harap tak adalah lepas dengar sharing mana-mana yang ialah tempat yang kita pergi dengan motivation apa. So apa-apa pun you dengar, idea yang you dapat, you kena apply benda tu. Knowledge ke apa, barulah macam dia menggerakkan kita lah. Okay, next. Saya nak cerita. Ada orang tanya, Kak Emma, you macam mana you buat? You ada anak kecil, 3 orang. So I am so lucky sebab saya ada support system. So apa yang perlu saya buat adalah berlari je. So saya yakin kat kita semua hari ni mesti ada support system kan. Ibu family kalau macam ni sahabat Katie lah. Yang ni pun tengok ni gambar ni masa tahun 2020. Masa ni saya dengan Maria kurus lagi. Saya dengan Maria kurus lagi. Coach Mi tengok dengan seluar askor dia, ada lagi seluar dia. Kan? Masa ni hari Jumaat, setiap Jumaat dia datang Terengganu. Jadi mungkin dia mencari berlian. Kan? Alhamdulillah. So ni adalah support system saya lah. Saya cari sebenarnya gambar-gambar kacang tapi tak jumpa.
Lepas tu saya masuk tadi saya tengok ada gambar kacang tu. Yang kita masa dekat tu kan, kick off ke apa? Yes. Dekat rumah Amadari tu. Saya tengok, oh ni gambar ni ada. Rugi dah ambil gambar ni tadi. Okay, so ni adalah support system saya lah. Tu family ibu mentua saya. Ramai adik-beradik suami saya 9 orang. Jadi kalau saya nak pergi appointment balik pukul 1 pun tak apa. Ramai yang menjaga anak-anak saya. Bagus dia orang ni. Memang sangat-sangat support lah. Kalau anak saya, Mami, you are number 1 or not? Ya. Sebab dulu kan masa PKP, selalu Zoom. Nampak je tenang sebenarnya kat belakang ni. Pergi. Wah Mami what number 1? Dia tahu Prudential tu number 1. Wah Mami number 1 ke? Dia tanya. So dia akan tanya, Mami, you are number 1 or not? Kan nak pergi kerja. Dia akan tanya macam tu. InsyaAllah cakap macam tu. Alright, next. Okay, where there is love, nothing is much trouble. Okay, ni adalah tahu tak masa ni pukul 12 tengah hari? Panas terik. Orang lalu dengan pakai apa? Blazer je kita orang ni. Sebab Kak Lina bawa balik kereta. Kita orang nak pergi, maklumlah ramai-ramai daripada Kuala Terengganu ni. Bawa balik pukul 12 tengah hari. Habis meeting hari Isnin. Ni. Sampai ada orang lalu, orang komen dekat ni. Weh, matuk orang nampak ramai-ramai tadi. Aku cuba play. Nak dengar tak? Tak dengar pun? Ni kalau tak tahu perangai ni masa ni lah. Sabar lah. Satu, dua, tiga. Tunjuk saya sir, dia kata. Okay, next. Dia kata tunjuk ke saya sir, Kak Lina kata. Tengah-tengah panas. Ni lah. Kita orang punya group Keti. Alhamdulillah. Ni Abang Sang. Semua dia apa ni? Ni pukul 12 tengah hari ni. Dengan koknya balik. Ya Allah, tapi comel gambar ni CZ tau. Comel, alhamdulillah. Cakap London. Kita orang kecil je tapi love tu sampaikan kalau nak hari Isnin tu tak siapa ni. Kalau dulu hari Ahad, kalau Terengganu, kalau kat sini macam hari Isnin kita ada perhimpunan kan. Tak nak pergi lah, panas kan. Tapi ni sekarang hari Isnin tu nak meeting, tak siapa ni baru nak jumpa ni. So love kita orang dekat Kuala Terengganu ni alhamdulillah sangat-sangat kuat lah. So kacang pun sama. So itulah. Madam bertahun dah nak balik. Okay, so kalau tak ada love, takkan je 12 tengah hari duduk gitu kan. Yes, love. Baru dapat happiness. Kau value. Bagus. Ni masa dekat apa ni? Sutra ke apa? Lain apa? Sutra Beach Resort dengan kain batiknya. Saya masa ni 9 bulan. Coach Mi ajak main usung-usung ikat ni dengan ni Menang tak? Berapa? Lupa. Okay, next. Alhamdulillah, habis dah sekejap je. Ke lama? Awak sampai tidur tadi. Kan? So, segala yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik tu datang dari saya sendiri. Saya minta maaf lah kalau sepanjang saya share ni ada tersalah kata ke kan. So, yang mana baik ambil lah, yang tak baik tu salah saya lah tu. Okay? Terima kasih. Okay. Okay, terima kasih. So, what are you doing? Okay, kita Soalan. Soalan. Soalan.
Okey. Okey. Dari Kelantan. Kelantan. Oh, dia orang Kelantan. Kampung Kelantan. Ah. Tapi dah tak ingat dah. Okey, Kak Ima, Assalamualaikum. Assalam. Ejen itu. Aha. Okey, baik. Jadi saya nak tanya Kak Ima lah. Kak Ima dalam masa sehari, Kak Ima dapatkan nombor baru berapa? Okey. Sepatutnya sehari sekurang-kurangnya kita kena ada 3 appointment kan. Tapi number sekarang awak tanya. Number sebenarnya 1 pun cukup sehari. Kan? Sebab you konsisten buat, so you ada momentum. Jangan kata aku kena dapatkan 10 numbers, tapi kalau sekurang-kurangnya, awak tanya sekurang-kurangnya kan, 1 nombor pun dah berbaloi. Tapi kalau you tak ada 1 nombor pun dalam sehari, you akan start lah 1 hari nanti. Bahaya. Tapi kalau boleh cari banyak-banyak lah. Buat direct approach semua tu kan. Tapi sekurang-kurangnya you kena ada 1 nombor. Ni 1 nombor pun susah nak ada. Kita tak pandang benda tu sebagai perkara yang penting pun. Sebenarnya nombor tu penting, tahu tak? Sebab tu yang menggerakkan kita sentiasa ada appointment. Memanglah mula-mula sikit kan. Nanti dah lama-lama kalau hari-hari ada new numbers, proses closing list pun makin bertambah. OAL pun makin bertambah. Nanti kita ada appointment lah. Start ada appointment. So, back to the basic. Buat daripada sekarang. Terima kasih. Sama. Maksudnya konsisten. Konsisten. Terima kasih. Sama. Okey, baik. Salam. Ya nak? Boleh saya tahu macam mana Emma dapatkan appointment dengan stranger? Dengan stranger? Okey. Kalau stranger appointment, kalau saya appointment dengan stranger, salah satunya saya pernah, ni pengalaman saya lah get trust. Bukan senang tau nak dapat appointment dengan stranger. Dia bukan senang nak setuju kita nak jumpa dengan dia. Jadi salah satu cara saya buat, bila saya buat direct approach contohnya depan bank, saya dapat numbers kan. Saya balik, saya akan call atau WhatsApp dia orang, minta dia orang save number saya. So, saya kan yang konsisten post tentang insurans, life. Jadi from that, dia orang ada trust dengan kita. So, dari situlah saya boleh lagi mudah dapat appointment lah. Solid appointment. Kalau macam kita approach, contohnya akak tu berniaga kan, kita approach, kita get the numbers tapi kita tak ada solid appointment. Bila tak ada solid appointment, kita tak boleh nak open yang orang kata, nak fact finding yang betul-betul. Sebab tu kita kena ada solid appointment. Bila ada solid appointment, kita boleh present yang betul-betul and then kita boleh bagi produk yang betul. InsyaAllah dia pun bayar lama. Lepas tu kita boleh go kepada lagi besar punya contribution tu. Get trust lah. Kalau stranger, get trust dia dulu. Kalau setakat ni, kalau stranger nak jumpa lebih ke 3 bulan kot. Lama kalau saya. Sebab saya memang daripada awal, saya bermula memang refer kawan-kawan sekolah saya mudah ambil dengan saya. Dia mudah ambil dengan saya. Tapi kalau stranger, kalau betul-betul stranger yang jumpa depan bank kan, bagi flyers, kadang-kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah. Baru dia setuju untuk jumpa dengan kita, tu saya lah. Tapi key point dia kalau stranger ni, ni lah, trust, get trust. Biar dia tengok, biar dia kenal kita siapa kan. Tapi boleh je sebenarnya. Hello, Cik Salman, saya Ina daripada Sagroup. Okey, cakap saya ada nak share dengan Cik Salman satu produk simpanan, aspirasi simpanan. Simpanan aspirasi. Boleh tak kalau saya nak jumpa dengan Cik Salman, nak share dalam 5 minit je? Ada juga orang boleh jumpa. Stranger ni dia macam jangan kita judge. Macam janganlah kita cakap saya ni daripada sini. Kalau sekarang lah bagi Kak Emma lah kan, lebih baik berterus terang kita daripada mana. Sebab orang dah open benda-benda macam ni sekarang. Kita tahu je sebab kita nak appointment dengan dia.
dapat je number, try call. Lepas tu kalau macam dia macam tak apa dah lagi, okey tak apa je, save nombor saya tau. Lepas tu kalau dia tak save juga, pergi WhatsApp, salam Cik Salman, ni Ina tadi, save lah nombor Ina. Nanti senang kalau ada apa-apa promosi, Ina boleh WhatsApp. Itu. Sebab bukan senang mesti set kan, nak jumpa dengan stranger ni. Kita kena jaga relationship kita dengan dia. InsyaAllah. Okay, ada lagi tak? Okey, baik. Ada lagi ya? Okey, last. Assalamualaikum. Salam. Saya Akram. Cik Kata dia. Ah? Cik Kata dia. Oh boleh. Tak. Saya tanya, kan kita tahu segmen market kalau dekat sini Klang Valley dengan Kota Timur dia lain kan sebab dia dari segi income, dari segi facility pun lain. Lepas tu bagi orang Kota Timur ni dia lebih pada macam suka saving kan. So first kat sana biasa memang nak jual produk macam banyak mereka kan atau aspirasi ke jual saving kan. Lepas tu yang kedua, macam mana memang convince tu orang contoh kalau macam saya kat Kelantan sini kat KP dia ada hospital swasta kan, so nak convince orang dia kan jauh kalau nak pergi ni masuk hospital jaga dia. Okay. Kalau saya terima kasih Akram terima kasih. Soalan pertama tadi, banyak jual produk apa kat Kuala Terengganu? Okey, sejujur-jujurnya lah kan, saya banyak jual hibah kot kat sana. Tapi Kuala Terengganu dia ada 2 hospital, KMI dengan Salam. So banyak medical card pun saya banyak juga jual, tapi medical card murah-murah lah. Sebab orang Kuala Terengganu, dia kalau cakap pasal insurans ni, at the first place dia marah lah. Tapi kalau dia dah faham, Alhamdulillah kan. Tapi kalau macam aspirasi, simpanan, bagi saya bila aspirasi, simpanan ni dia macam orang Terengganu suka. Dia suka simpan daripada protection ni. Cuma kita yang kena fahamkan dia orang. Preparation. Bila kita nak pergi jumpa orang, nak suruh orang invest dengan kita, jadi kita kena ada satu quotation ke kan, kerja paperwork kita kena proper lah, prepare. So tu adalah dari segi saving. Okay, soalan kedua, macam mana convince dia orang untuk ambil medical card medical card ataupun hibah, dua-dua tu. Hospital jauh. Saya ni hardcore sikit. Orang Terengganu ni dia macam dia kasar. Tapi saya ceritalah Okey, mati tu pasti. Kan? Mati tu pasti. Awak duduk mana pun kalau nak mati. Kanser pun pasti. Kan? Kalau awak duduk dalam kampung sekalipun, kanser kalau wanita 7 nisbah 1 ke? 7 orang wanita, 1 akan kena. So, kalau you tak ada insurans, macam mana you nak, macam mana lepas ni kehidupan you punya anak-anak kan? Tak kisahlah kita ni duduk kat kampung pun, kita selagi kita ada kesihatan, kita ada nyawa, kita kena insurans kan dia. Kita cakap gitu. Bukan macam nak cerita hospital je kan. Cerita cerita apa kesan kalau dia tak ada insurans. Faham tak? Jangan cerita ni hospital ni semua. Kita cerita tentang benefit, kata tak? Kita nak guna hospital ni. Tapi kalau kita cerita dari hati ke hati, sebenarnya kenapa perlukan insurans dan medical card ni, sebab kita ada risiko tu. Nazim tidur ke? Tengok kaki. Apa dia macam gitu je kan? Sang kata kalau masuk market Terengganu bekok kaki. Bukan je. Okey Akram, okey tak? Faham tak? Instead of kita cerita tentang hospital semua-semua kan, why nak kita cerita tentang diri dia dulu. Kenapa dia perlukan benda tu? Bagi awareness tu dulu. Barulah cerita tentang benefit. Sebab kalau kena kanser, tak semua hospital cover, tetap kena pergi dekat Institut Kanser kan, Institut Jantung Specialist. Jadi kalau you tak ada insurans, banyak
impact dekat dia punya kewangan tu sangat tinggi lah. Kalau kita ni duduk kampung, kita pun gini-gini je, simpanan pun dah banyak, keluar dah bahasa dia. Okey, itu saja. Setaklak Luqman. Okey, Kak Iman saya tanya. Okay, tadi Kak Iman cerita yang Kak Iman ada push seorang klien. So dia ada aspirasi kan. Okay. Lepas tu, Kak Iman cakap yang Kak Iman ada bagi satu, Kak Iman ada buat satu table untuk apa? Tunjukkan dia supaya bayar tahunan kan. Okey, so dalam table yang Kak buat tu, Akak letak apa? Apa yang information yang akan letak table tu? Sebab kalau kita tunjuk quotation, mesti macam banyak sangat information kan, ada 30 page kan. So, klien mungkin takkan faham. So, kalau table tu macam dah ringkas, so mungkin klien akan faham. Cuma saya nak tahu, apa information yang akan letak dalam table tu? Dalam table yang suruh bayar tahunan tu, Yes, bukan yang quotation lah. Okey. Bila aspirasi dia simpanan. Bila simpanan orang nak tahu apa je. Orang nak tahu dia punya return je berapa kan. Dia letak duit dia. So dalam table tu Luqman tak ada apa-apa pun. Ada numbers lah. By monthly. Okey, Januari banyak ni. Bagi akak sebenarnya presentation tu yang kena, preparation tu yang kena betul bila nak close aspirasi ni, sebab dia bermain dengan numbers kan. Macam bila aspirasi kan kita ada akaun-akaun kita yang hibah, lepas tu MSA, PUA, IUA, lepas tu yang ada akaun kalau kita akan dapat, lepas tu yang return yang guaranteed return, so kita kena tulis satu persatu. So dia senang faham. So bagi Kemah aspirasi is about dia tak banyak pun limit berapa-berapa, dia banyak main dengan numbers lah, return semua. Kena belajar sebenarnya Luqman. Aspirasi you kena belajar betul-betul produk tu. Bila you faham, insya-Allah klien lagi mudah faham. Kita kena faham dulu. Dia sebenarnya okey, best. Okey, faham tak? Okey, menjawab tak? Kasih lagi tadi. Assalamualaikum Kak Emma. Salam. Berapa banyak appointment yang Kak Emma pernah buat? Paling banyak lah dalam Paling sehari banyak. tu. Jadi paling sikit berapa? Oh, paling sikit saja. Lepas tu, okay, lagi dalam seminggu tu Kak Emma memang kerja ke atau paling satu hari tu untuk rest, untuk spend time dengan keluarga? Okey. Suka soalan dia. Saya lama dah tunggu orang tanya gini. Okey, dalam sehari paling banyak penuh, tapi appointment bukan setakat open lah. Kalau yang paling banyak tu penuh ada itu 9 orang dalam sehari. Tapi review polisi, bagi apa, diary, open pun ada 2-3 orang lah. Tapi paling banyak 9 lah. Setakat ni tak ada lagi lah buat sampai. Tapi sekejap-sekejap lah. Yang open je lama. Tapi sampai pukul 2 pagi tu penuh. Penuh masa tu. Sampai pukul 2 pagi tapi 9. And then paling kurang sehari 1 lah. Tak meet pun 3 appointment kadang-kadang tu kan. Tapi keep buat lah. Maknanya kalau kita sekarang ada REO kan. Kalau tak boleh secara fizikal, secara online pun kita boleh. So tak apa ni, tak ada kata yang kata kita tak boleh nak secure appointment. InsyaAllah boleh. Sebab secara online pun boleh. Lepas tu satu lagi, bahagi masa. Okay. Dulu mula-mula join, fikir macam aku kena kerja. Tapi sebenarnya bila sampai satu masa, Kak Emma bahagikan masa. Bila hari Jumaat, memang kalau hari Khamis, kita orang memang cari masa untuk bawa anak pergi bercuti. Khamis dengan Jumaat tu memang Kak Emma cuti sepenuh-penuhnya lah. Jaga anak je. Kecuali ada kelas online yang kena pergi kan. Memang jaga anak je. Lepas tu malam kadang-kadang tu tak sempat sebenarnya nak pergi kelas sebab ada baby kan. So bagi Kak Emma kerja is kerja, tapi family kita kena balance sebenarnya. Satu lagi, kalau nak pergi bercuti, Kak Emma akan cari hari yang bukan hari training. Kalau hari Sabtu tu memang terpacak dah.
Semalam orang tengok story semalam pergi bercuti dekat Rompeng. Saya bawa balik Rompeng. Itu kita orang pernah buat event kan dekat Rompeng. So cantik. Saya cakap kat ni, jom kita pergi Rompeng lah. Terengganu full masa tu. Orang suka main Terengganu. So orang Terengganu kena keluar. Orang pergi Rompeng dia macam cantik lah. Ada pantai, ada pool. Makanan dia pun best gila. Jadi hari Rabu, Khamis pergi. Hari Jumaat tu balik. By hari Sabtu tu memang dah terpacak dah. Memang saya akan cari waktu yang tidak mengganggu kerja. So kita balance kan. Bukannya kata balance tu sampai kita tinggalkan waktu kerja kita tak. So training adalah kerja kita, business kita kan. Jadi memang akan cari waktu yang tidak ni lah. Kecuali dah terpaksa macam hari tu bersalin nak macam mana. Itulah. So nama apa tadi? Kira. So Kira kena balance lah sebenarnya. Kira dah kahwin? Belum. So student lagi. So balance lah dengan mak ayah, dengan kawan-kawan. Business kita ni best tau. Tak adalah macam kata masuk pagi keluar petang, masuk pagi keluar petang. Kita yang kena jaga waktu kerja kita. Tapi kena balance juga, family pun family kan. Tapi bila ada agensi punya meeting training, tolong jangan ganggu waktu tu. Tolong. Tolong. Saya sangat respect waktu ni lah, waktu meeting. Itu saja. Menjawab tak? Okay. Tak dah. Okey, lah mati itu pasti. Dalam banyak-banyak tu dapat. Itu paling kasar dia. Ya, saya cakap terus terang je. Kena yang tu lah. Kan?